Kita bawa artis kot menyanyi kat tempat perkahwinan kita. Tambahlah lagi 10,000, 20,000. Dah elok-elok 30,000, tiba-tiba kos kahwin jadi 50,000. That is not advisable at all. So, ramai orang tanya saya kan, Dr. Adam, saya nak kahwin ni kan 3 tahun, lagi 5 tahun. So, ada tak tips? Macam mana kita nak simpan duit untuk kahwin? Right? So, dalam video kali ini, bagi mereka yang bujang-bujang lagi kan, so saya nak kongsikan kepada anda tips macam mana anda nak simpan duit anda supaya anda boleh kahwin. Okay? Dan bukan saja boleh kahwin, tetapi boleh kahwin tanpa membuat apa-apa hutang yang tak sepatutnya. Itu yang paling penting. Alright? Sebab benda terakhir yang anda nak buat adalah berhutang semata-mata untuk kahwin. Saya sebagai perancangan kewangan, saya memang tak galakkan anda untuk buat hutang, tak kisahlah hutang personal loan ke. Memang famous lah, orang nak kahwin buat personal loan, nak kahwin buat personal loan. No. Ataupun anda gunakan kredit kad anda semata-mata untuk bayar ataupun untuk tampung majlis perkahwinan anda. Okay? So, the goal is simple. Kita nak ada duit yang cukup untuk kita kahwin tanpa menggunakan personal loan ataupun apa-apa hutang kat luar sana. Okay, so this is the first tip. Tip yang pertama, sebelum anda buat apa-apa, anda kena tahu dulu berapa duit yang anda perlukan. Kena ada goal, kena ada aim. Jangan menyimpan tanpa ada matlamat. Ini yang bahaya. Contohnya, okay, let's say anda nak kahwin, anda menyimpan. No, anda kena tahu dulu berapakah duit yang anda nak gunakan untuk kahwin nanti, untuk majlis perkahwinan anda. Let's say for example, anda rasa, okay, nak sewa hall, okay, nak sewa the wedding hall, lepas tu nak bayar baju perkahwinan, hantaran, okay, catering. So, benda-benda ni kena ambil tahu dulu, berapa. Let's say lah, dekat area Lembah Kelang ni, typical cost maybe about 30,000. Okay, 30,000 tu pun bagi saya dah cukup. Kita tak nak kahwin macam kahwin kat artis macam artis yang panggil beribu-ribu orang datang. No, kita tak nak buat macam tu. Kita nak just normal wedding that is affordable. Okay, the keyword is affordable. So, let's say lah kita ambil 30,000. So, anda dah ada 30,000. That's the first tip. Kena ada dulu berapa duit yang anda nakkan. And the key here is to stick with that plan. So, jangan nanti bila anda dah ada 30,000, okay, bajet anda 30,000, tetapi anda suka hati, 30,000 kita bawa artis kot menyanyi kat tempat perkahwinan kita. Tambahlah lagi 10,000, 20,000. Dah elok-elok 30,000, tiba-tiba kos kahwin jadi 50,000. That is not advisable at all. Okay, benda ni akan merosakkan diri anda sahaja. Alright? Okay, so that's the first one. Second tips, once anda dah tahu 30,000, the next one is how many years. Okay, plan out how many years do you have before the wedding itself. Kena tahu. So, contohnya anda nak 30,000, anda nak kahwin lagi berapa tahun? Adakah anda nak kahwin lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Anda kena tahu dulu benda tu. Sebab apa? Sebab benda ni penting supaya anda boleh rancang berapa banyak simpanan yang anda perlukan setiap bulan. Okay, so for example, anda nak kahwin lagi 5 tahun. Mungkin anda ni baru budak universiti umur 20 tahun. So, anda ada lagi 5 tahun nak kahwin pada usia 25 tahun. That's fine, right? So, you can plan out. Okay, lagi 5 tahun, saya perlukan RM30,000 supaya saya boleh kahwin. Clear tak clear? That's very simple, right? Second step. Tahu berapa lama. Tapi mungkin daripada anda akan cakap kat saya, oh, tapi kita tak tahu jodoh bila. Betul tak? Manalah tahu, anda masuk dia universiti, tiba-tiba kan, terjumpa seseorang, pum, kan? Cinta pandang pertama. Ataupun love at first sight. So, terus bercinta, lepas tu nak kahwin terus kan. Time frame ni 5 tahun. Tetapi, kahwin lagi setahun. Jadilah seperti saya kan. Target kahwin umur 30, tapi kahwin umur 21 tahun. Tu memang betul-betul love at first sight, right? So, if that happen, okay, then you move on to the next point lah. Nanti saya akan kongsikan kepada anda. So, yang ketiga, anda nak kira berapakah simpanan yang anda perlukan setiap tahun. So, let's say, saya ambil contoh, 30,000 dibahagikan dengan 5 tahun bersamaan dengan RM6,000. Okay, lebih kurang RM6,000 setahun. Right? So, RM6,000 setahun, tu setahun. Anda kena kira balik berapakah duit yang anda perlukan sebulan. So, RM6,000 bahagi dengan 12. Berapa yang anda perlukan sebulan? Lebih kurang RM500 sebulan. Alright. Then, you as a student, mungkin anda rasa RM500 ni terlampau banyak. Okay, it's like a big amount of money. RM500 ni mungkin duit beasiswa yang anda dapat ataupun duit mak ayah anda bagi anda untuk belanja kat sekolah ataupun kat universiti. Then, it's not necessarily kena RM500. Okay, how do you achieve that goal?
So here's the tip. Okay, never rely on simpanan alone. Jangan harapkan pada simpanan semata-mata. Anda kena juga ambil tahu tentang dua benda. Satu ialah pelaburan, satu lagi ialah side income. Okay, dua benda ni sangat-sangat penting. Bermaksud anda dah tahu anda perlukan RM500 setiap bulan selama 5 tahun untuk dapat RM30,000, tetapi jangan harapkan pada simpanan semata-mata. Sebab kalau anda mengharapkan pada simpanan semata-mata, anda akan rasa benda ni mustahil untuk capai. So anda kena top up dengan dua benda yang saya sebut tadi, iaitu nombor satu, pelaburan. Anda kena mula belajar tentang pelaburan. Alright, so for example, pelaburan dalam pasaran saham, ataupun pelaburan dalam hartanah, ataupun pelaburan dalam sekarang ni cryptocurrency for example. Itu nombor satu. Yang kedua, anda pun kena juga buat side income ataupun pendapatan sampingan, pendapatan tambahan. Benda ni yang saya ajarkan kepada student-student saya. Memang mereka tahu itu target mereka masa yang mereka ada 5 tahun. So mereka mula membuat bisnes kecil-kecilan, side income untuk top up duit supaya mereka dapat simpan sekurang-kurangnya RM500 setiap bulan selama 5 tahun supaya mereka dapat capai matlamat mereka. Okay, itu saja daripada saya. Jika anda nak tahu lagi tips-tips tentang pelaburan lah, tentang menaikkan pendapatan anda, feel free to visit my YouTube channel Dr. Adam Zubir. Dalam tu ada banyak topik-topik yang saya dah kongsikan kepada anda sebelum ini. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh tanya di dalam ruangan komen di bawah. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda nanti.